Sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Pendidikan ini justru malah menghancurkan masa depan karena masa si depan. anak yang sebenarnya unik, spesifik, setiap anak itu harus dibesarkan sesuai dengan minatnya. Semuanya harus dibatasi di dalam sebuah kelas pengajaran, kemudian dapat nilai yang juga distandarisasikan, yang kemudian Ya, namanya itu betul. adalah Standardized KKM. kan. Itu saya harus bilang bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Assalamualaikum, saya dan rasanya majoriti kebanyakan besar daripada anda yang sedang menonton video ni sekarang ini adalah mereka yang sedang berada dalam sistem pendidikan negara kita Malaysia ataupun mungkin mereka yang merupakan produk yang telah pun keluar daripada sistem pendidikan kita. Dan rasanya mungkin ramai sangatlah yang bersetuju bahawa sistem pendidikan negara Malaysia ini ada banyak sangat masalah. Ada banyak kelemahan dan ini dah dibincangkan, didebatkan, didiskusikan oleh ahli-ahli akademik, mungkin pak-pak menteri ataupun mereka-mereka yang buat polisi dan sebagainya. Memang bincang macam mana cara kita nak selesaikan masalah, kelemahan-kelemahan, masalah-masalah dalam sistem pendidikan negara kita ni. Dan hampir rasanya sampai sekarang hampir berpuluh-puluh tahun mungkin masih tak nampak jalan keluarnya. Dan itulah mungkin satu perkara yang menarik untuk kita cuba buat adalah kita cuba tanya, adakah masalah yang dialami dalam sistem pendidikan negara kita ni negara-negara lain alami tak benda yang sama? Contoh macam negara Indonesia kan, mereka lagi besar, rasanya dekat 300 juta penduduk. Jadi dalam video ni ada satu pendedahan yang sangat-sangat menarik tentang sistem pendidikan negara Indonesia, dan pendedahan ini rasanya agak viral dan agak berimpak tinggi lah, yang dinyatakan oleh seorang kiranya figura yang rasanya agak menarik juga, iaitu Guru Gembul. Rasanya beliau ni adalah bekas guru ataupun masih lagi bekerja sebagai guru, saya kurang pasti. Dan beliau bongkarkan perkara yang sangat-sangat berani mati lah, saya boleh kata, tentang sistem pendidikan negara beliau. Okey, jom kita nak tengok, kita nak buat reaksi dan mungkin kita nak bagi komentar sedikit sama ada sama ke dengan apa yang kita alami dan sebagainya. Jom. Apa yang salah yang Pak Guru lihat dari sistem pendidikan atau dari sistem pemerintahan atau apapun itu? Saya lebih mudah untuk menyebutkan apa yang benar daripada apa yang salah. Karena terlalu banyak apa yang salahnya. Jadi kalau misalkan saya menyebut apa yang benar, itu gampang. Contoh. Okey, jadi beliau juga sama, lebih kurang satu frekuensi lah dengan saya lebih kurangnya. Maksudnya melihat ada banyak sangat masalah dengan sistem pendidikan mungkin negara masing-masing. Tapi beliau kata lagi banyak masalah daripada lagi banyak kebaikan dia lah. Jadi macam senang je nak sebut kebaikan, sebab kalau nak sebut kelemahan itu sampai ke minggu depan pun tak habis kot. Contoh yang salah apa? Contoh yang salah. Satu dua. Dalam bidang apa? Pendidikan, anak kecil, anak-anak SD. Dalam bidang pendidikan misalkan, sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Iya, sekolah itu mengajarkan kita untuk menjadi bodoh karena apa? Karena dia dijauhkan dari bakat alamiahnya, dia dijauhkan dari takdir yang diajukan Tuhan. Okey, jadi ini sangat maksudnya paradoks lah menurut beliau, Guru Gembul ni. Maksudnya sekolah ini sepatutnya menjadikan anak-anak muridnya, mereka yang keluar daripada sistem ni lebih pandai. Tapi menurut beliau sebenarnya tak, sebenarnya lebih jadi bodoh. agak menarik lah spektrum pemikiran beliau. Bukan berarti melanggar takdir, tetapi misal begini, setiap orang itu spesifik, unik, berbeda satu sama lain. Karena itu maka sebenarnya kalau dia mampu untuk mencerap apa yang jadi bakat minatnya, dia akan di masa depan dia akan berkarya, dia akan bekerja di satu bidang di mana dia sangat bahagia dan dia dapat untung dari situ. Oke. Seharusnya begitu. Kan pekerjaan yang paling bagus itu bukan pekerjaan yang paling menghasilkan banyak uang, tapi yang paling memberikan kebahagiaan. Ya. Saya harap disetujui. Okey, jadi ya, nampaknya ini satu argumen yang lebih kurang sama lah macam yang dibincangkan selama ini. Dan ini bukan satu perkara yang dilihat oleh negara kita Malaysia, negara mungkin Indonesia nampaknya ditunjukkan dalam video ini. Malah kalau kita tengok macam hampir seluruh dunia lah
yang mengamalkan satu sistem, satu konsep pendidikan, iaitu konsep standardization, iaitu konsep piawaian. Di mana dalam konsep ini, pelajar-pelajar itu mereka dimasukkan di dalam, kita boleh kata, acuan satu sistem yang sama. Jadi maksudnya tak kisahlah kau suka apa pun, kau kelebihan apa, kau suka subjek sains lebih daripada ini ke, kau suka mungkin ballet daripada main bola sepak ke apa ke. Dan sebabkan semua orang unik, apabila mereka dipaksakan untuk berada dalam satu acuan, maka apa yang akan berlaku adalah mungkin mereka hilang keunikan mereka tersebut lah. Dan acuan tu sendiri boleh kata membunuh mungkin passion dan minat dan sebagainya lah. Kalau kita baca contohnya macam tulisan kajian The Mismeasurement of Knowledge oleh guru-guru di United Kingdom, mereka pun sebutkan benda yang sama apabila seluruh pelajar-pelajar yang sepatutnya unik, setiap mereka ni adalah individu yang berbeza, yang masing-masing ada kelebihan masing-masing, maka ini menjadi satu masalah apabila mereka distandardizekan. Nah, karena itu sekolah-sekolah di Indonesia itu, atau sebenarnya lebih banyak di seluruh dunia, Ya, betul, sekolah-sekolah seluruh itu mengajarkan duduk dengar diam untuk pelajaran-pelajaran yang tidak berguna di masa depan. Wow. Tidak berguna. Jadi kalau misalkan ada anak di Indonesia, atau misalkan kita bikin sedikit imajinasi, Messi lahir di Indonesia, dia bakat Messi luar biasa di bidang bola. Kemudian karena dia dibesarkan di Indonesia, pas dia lagi latihan futsal dimarahin, dijewer, dibawa pulang sama mamahnya. Nanti kamu harus belajar matematika dulu, belajar matematika. Main bola lagi, ditarik lagi, kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu dan sebagainya. Akhirnya apa? Matematika bahasa Indonesia, karena dia tidak berbakat di situ dan dia tidak berminat di situ, dia tidak akan terlalu menguasainya. Dan main bola yang dia bakatnya memang di situ, itu juga tidak akan terasa karena memang tidak ada latihan. Akhirnya apa? Masa depan dia tidak akan jadi apa-apa. Okey, jadi ya betul, ini kiranya satu concern yang sangat-sangat besar lah mengenai sistem pendidikan kita daripada dululah lebih kurangnya. Maksudnya kadang-kadang kita nak ajarkan ikan untuk panjat pokok. Pernah tengok kan gambar tu kan? So ada monyet, ada ikan, ada gajah. Jadi semua ini diajarkan, disuruh untuk panjat pokok. Dan yang paling power sekali panjat pokok memang monyet lah. Sebab memang itu dia punya fitrah dia punya kelebihan natural dia adalah untuk panjat pokok. Tapi ikan dia adalah mungkinnya power dalam berenang. Tapi sebabkan dalam ujian tersebut tidak disertakan maksudnya berenang sebagai salah satu piawai dia, maka yang lain itu akan dianggap sebagai bodoh. Jadi mungkin inilah yang diceritakan sebagai projek pembodohan mungkin. Jadi dia beliau bagi contoh macam Messi lah, dan ini bukan setakat Messi ya, kita boleh tanya mungkin soalan yang sama. Contoh macam ulama-ulama dulu kan, contoh macam Ibn Taymiyah, ya, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari dan sebagainya. Kalau kita tanya sekarang ni, kalau dia orang berada, mereka semua ni ulama-ulama, Isaac Newton ke Einstein ke apa ke, berada dalam sistem pendidikan negara kita, mereka boleh tak jadi macam apa yang mereka jadi sekarang ni? Kalau ikutkan contoh, mereka power sangat dengan fizik, tapi dia orang ditarik untuk belajar benda-benda lain, contohnya yang tidak menggemakan kelebihan mereka ni kepada tahap yang lebih tinggi. Maksudnya mereka lama-lama akan tenggelam, mereka akan jadi mediocre lah. Pendidikan ini justru malah menghancurkan masa depan, karena si anak yang sebenarnya unik, spesifik, setiap anak itu harus dibesarkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebahagiaannya. Karena itulah dia akan mencapai sesuatu yang puncak di masa depan. Tapi itu tidak. Orang-orang yang sangat-sangat berbeda itu semuanya harus dibatasi di dalam sebuah kelas pengajaran, kemudian dapat nilai yang juga distandarisasikan, yang kemudian namanya itu adalah KKM. Itu saya harus bilang bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Tetapi itu terjadi. Patutlah sangat-sangat maksudnya famous yang speaker ni, sebab yang kita, pembelajaran di kelas itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kat sekolah tu mungkin PBB kena datang ke sebab melanggar hak asasi manusia kan. Ya, sangat-sangat menariklah take beliau ni. Jadi satu sudut mungkin betul lah, sebab maksudnya manusia itu dari sudut fitrahnya sepatutnya diraikanlah, maksudnya individualism mereka
diraikan mereka punya kelebihan peribadi dan sebagainya. Tapi kalau digari ataupun dikekang dalam satu kelas yang semua kena buat benda sama, kalau dia buat lebih sikit ke dia buat kurang sikit, maka itu akan melanggar kehendak kelas tersebut, kehendak sistem. Tak boleh lari daripada sistem. Sistem itu membentuk kamu dan kamu kena berada dalam sistem tersebut. Jadi saya tak tahulah kalau dianggap melanggar hak asasi manusia ke apa, tapi menariklah take beliau. Okey, jadi daripada potongan klip pendek tersebut, rasanya panjang lagi lah dia punya perbahasan dia. Anda boleh tonton penuh di link yang saya sediakan di bawah. Tapi secara umumnya, apa yang dikritik tersebut adalah lebih kurangnya benda yang saya setujulah daripada dulu sebenarnya. Sejak daripada pertama kali saya habis SPM, terus terfikir macam, apa benda sebenarnya yang aku buat dekat sekolah ni kan? Kenapa sistem dia macam ni? Sampailah saya grad daripada engineering, dan lanjutan daripada tu saya tak sambung lah daripada sistem yang saya belajar selamanya. Tak sambung belajar dalam apa yang patutnya dikehendaki oleh sistem tersebut. Buat benda yang pelik-pelik yang macam saya tengah buat sekarang ni. Jadi saya fikir bahawa ya, memang betul. Maksudnya perkara itu, sistem pendidikan sekarang ini yang diguna pakai sebenarnya dah lama. Sebenarnya mungkin kita boleh kata mencapai ratusan tahun sejak daripada revolusi industri. Jadi sistem yang kita guna sekarang adalah lebih berteraskan kepada kilang. Jadi maksudnya pelajar-pelajar itu dianggap sebagai satu produk kilang. Tapi sampailah bila saya grad daripada engineering dan saya mula faham sebenarnya, sebab ada nilai-nilai yang diajarkan dalam engineering tersebut yang kita taklah diajarkan secara direct bahawa ini sebenarnya adalah satu aspek dunia yang direct dengan apa yang kau belajar. Tapi dia buat kamu faham, dia buat kamu appreciate apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa sistem yang kita guna pakai sekarang ni, walaupun ada puluhan, ratusan, ribuan mungkin intelektual yang kritik daripada dulu, masih tak boleh nak diubah. Kita tak boleh lari daripada sistem peperiksaan standard SPM dan sebagainya. Budak-budak stres belajar kerana SPM, budak-budak stres belajar kerana peperiksaan yang mendorong mereka untuk tak ikhlas dalam belajar. Standardization, semua budak-budak diletakkan dalam sistem acuan yang sama yang membunuh diorang punya kepribadian, yang membunuh individualism diorang. Tak boleh nak selesai. Jadi satu pengajaran penting yang saya belajar adalah tak ada sistem yang paling sempurna, yang paling cemerlang, yang tak ada kelemahan langsung dalam sistem tersebut. Setiap sistem yang kita buat sentiasa ada kelemahan, sentiasa ada perkara yang kena dikorbankan, yang kena compromise, yang kena di-trade off. Walaupun benda yang kita buat tu mungkin benda yang paling bagus, paling cemerlang dalam dunia. Macam mana? Apa contohnya? Contohnya macam jalan raya pada zaman tamadun Rom dulu contohnya. Ada jalan raya dalam tamadun Rom ni yang sangat-sangat kuat, yang masih ada sampai sekarang. Malah ada setengah jambatan pun yang masih lagi kukuh. Jadi kalau sebagai engineering, kita anggap bahawa inilah matlamat utama sebagai engineer. Kita nak cipta benda yang boleh tahan beratus-ratus, beribu-ribu tahun, yang paling tahan, yang paling kuat. Tapi sebenarnya tak. Sebab bila anda menghasilkan ciptaan-ciptaan yang macam ini, dia boleh menyebabkan keseluruhan tamadun you bankrupt. Dan walaupun tamadun Rom dah jatuh dan sebagainya, jalan itu masih ada dan masih digunakan lah, tapi taklah macam berguna sangat macam jalan raya moden sekarang ini. Jadi dia sangat-sangat mahal nak hasilkan, sampai dia sebenarnya tak realistik langsung untuk dibuat ataupun dipilih design tersebut. Dan itu yang kita tengok jambatan ataupun jalan raya yang kita tengok sekarang ini. Mereka bukan jalan raya yang paling kuat, yang jambatan yang paling hebat sekali. Sebenarnya design itu adalah cukup sahaja. Cukup je untuk menampung apa yang sepatutnya ditampung. Kadang-kadang adalah dia punya lebihkan sikit dia punya factor of safety dia. Kalau contohnya dia maksimum dia tak tahulah 200 tan ke apa ke. So dia naikkanlah sikit dia punya design dia supaya mungkin boleh menampung 600 tan dan sebagainya. Dia bukan menampung
Maksudnya berat yang boleh tahan selama-lamanya. Tak. Dan itu adalah satu perkara yang kita kena faham tentang sistem. Sentiasa ada compromise. Sentiasa ada benda yang dikorbankan. Dan kita sebut tadi, satu lagi adalah optimization. Dan ini adalah maksudnya macam mana kita nak mengoptimiskan satu sistem apabila resource kita terhad. Kita tak cukup cikgu. Cikgu kita tak banyak. Jadi dalam satu kelas tu boleh ada 30-40 pelajar masing-masing dengan PM masing-masing. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang akan handlenya kadang-kadang pada satu masa adalah seorang cikgu. Seorang cikgu dan berbekalkan satu sistem, satu modul, satu silabus yang sama diguna pakai kepada puluhan ribu pelajar serentak. Jadi bila resource kita terhad, kita kena mengoptimumkan. Macam mana contoh dia? Contohnya tadi disebutkan bahawa setiap pelajar ni adalah unik. Ya betul, saya memang sangat-sangat setuju. Idealnya adalah seorang pelajar tu, dia kena ada maksudnya silabus yang khas untuk pelajar tersebut. Contohnya pelajar itu minat dengan sains ke apa ke, dia kena silabus dia khas untuk sains contohnya, sebab dia kelebihan dia di situ dan mungkin dia akan kerja dalam bidang tersebut. Murid tu memang power sangat tulis karangan, sajak dan sebagainya, mungkin dilebihkan dekat situ. Dan dah pasti kalau ada seseorang yang sangat-sangat exceptional, yang sangat-sangat special, contoh main bola macam Messi, kadang-kadang tiba Messi belajar dekat Malaysia ke apa yang kita nak buat? Idealnya, terbaiknya adalah kita boleh customize syllabus kita untuk sesuai dengan Messi yang seorang itu. Tapi apa masalahnya kalau kita buat sistem macam ni? Dan kita boleh faham kalau kita waktu raya contohnya, katakan kita nak ada slipper. So slipper ni kita ada kaki yang mungkin unik bagi setiap orang lah. Kita boleh kata sebab kaki kita kan. Orang lain tak adalah kaki yang betul-betul sebiji dengan kaki kita. Jadi sepatutnya kita kena buat custom made slipper tersebut. Satu acuan yang kena dengan kaki kita seorang je. Bukan setakat saiz, design pun design yang khas untuk kita. Apa masalah dia? Masalahnya adalah harganya akan melambung berbanding dengan you beli dekat pasar raya yang dah dibuat berpuluh-puluh ribu slipper yang sama tapi dia punya saiz dia berbeza-beza. You just pilih apa yang dah dibuat sedia ada daripada acuan kilang. Acuan kilang tu bila dia orang boleh buat daripada satu acuan boleh buat puluhan ribu slipper, harganya jatuh mendadak berbanding dengan you nak buat custom. You orang kena ambil you punya ukuran kaki, orang kena tanya design apa yang you nak, warna apa yang you nak, maka dia punya harganya akan melambung sebab economy of scale. Jadi inilah masalah utama dia. Kalau kita nak customizekan syllabus yang sesuai untuk semua orang, setiap individu pelajar-pelajar, maka mungkin negara kita akan bankrupt. Seorang pelajar kena ada seorang guru yang tahu setiap selok-belok student dia boleh ada syllabus yang khas untuk seorang, ada seorang pakar yang boleh reka syllabus untuk setiap orang pelajar dalam kelas. Jadi dia sangat-sangat tidak realistik. Maka apa yang paling realistik adalah kalau kita menstandardizekan puluh-puluhan ribu pelajar untuk lalui satu syllabus yang sama. Tapi itu bukanlah kita kata bahawa you tak boleh lalui sistem pendidikan yang dah di-customizekan khas untuk you. Tak boleh. Tapi you bayar lebih. Dan ini maksudnya kalau dibuatlah benda ini, maksudnya kalau kita nak custom sistem pendidikan kita dengan syarat you bayar lebih, maksudnya hanyalah anak-anak orang kaya saja yang boleh dapatkan keistimewaan ni. Anak-anak orang kaya je yang boleh ada silibus tertentu, anak-anak orang kaya je yang boleh ada satu sistem yang direka khas untuk mereka. Jadi ini tak adil lah. Dan ini bawa kita pula kepada satu lagi, kita boleh kata, tak tahulah nak kata masalah ke tak, tapi cara kita pandang
dunia dan cara kita pandang sejarah. Jadi tadi kita dibawalah contoh Messi contohnya, dan kita tanya lagi lah contoh kalau ulama-ulama yang memang hebat-hebat sepanjang sejarah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari lah, ataupun saintis-saintis hebat Einstein, ataupun ahli matematik yang hebat contoh macam Pascal dan sebagainya. Mereka ini adalah golongan yang sangat-sangat exceptional, dan kebiasaannya kisah-kisah sejarah, kisah-kisah dunia ini berlegar kepada mereka. Ada yang kata bahawa dunia kita ini sebenarnya digerakkan oleh genius-genius ni. Mereka lah yang mengeluarkan teori-teori baru yang menggerakkan keseluruhan tamadun. Mereka yang cipta ciptaan-ciptaan baru yang membuat revolusi saintifik dan sebagainya. Jadi memang betul lah kalau macam tu kita kena bagi penekanan yang lebih kepada golongan-golongan ni, sebab kadang-kadang hasil daripada otak 1-2 orang boleh menyebabkan dunia terus berubah, dunia lebih maju dan dunia lebih moden lah. Tapi mereka ni sangat-sangat minoriti. Mereka sangat-sangat kecil jumlah dia berbanding dengan majoriti besar manusia dalam sejarah yang kita tak pernah tahu, kita tak pernah kenal, tak pernah ditulis dalam buku sejarah. Kadang-kadang mereka adalah wujud dalam buku sejarah. Contoh bila dalam peperangan, yang akan diceritakan dalam perang adalah general, sultan, hero-hero dan sebagainya. Sedangkan ada puluhan ribu, ratusan ribu tentera-tentera dalam ketumbukan tersebut yang tak diceritakan. Mereka adalah mediocre. Mereka adalah rakyat-rakyat marhain macam kita ni yang tak diberikan penekanan langsung. Jadi dan ini bukanlah kiranya saya nak tak bersetuju ke apa ke dengan guru gembul tadi tu. Bagi saya setuju sepenuhnya. Cuma ini mungkin counter argument sedikit lah cara kita nak faham kenapa sistem itu masih lagi ada dan mungkin kenapa tak berubah. Kalau betul ada Lionel Messi kat Malaysia contohnya, dia sangat-sangat exceptional. Dia melangkau daripada sistem yang ada sekarang ini. Tapi majoriti kita sebenarnya tak exceptional, tak melangkau sistem tersebut, tak special macam golongan-golongan special yang sangat-sangat minoriti dalam sejarah, dalam kisah dunia kita ni. Jadi apa jadi kepada kita? Adakah adil kalau sistem pendidikan itu cuma menekankan kepada mereka-mereka yang exceptional ini, yang di luar daripada sistem kena diolah supaya sesuai dengan anak-anak yang special ini? Kalau tak, kita boleh kata bahawa sistem ini menekan anak-anak special. Tapi bagi kebanyakan orang, sistem itu cukup-cukup. Sistem pendidikan kita cukup-cukup untuk membuatkan kita cukup-cukup je lah. Maksudnya untuk dapat kerja, untuk hidup setelahnya dengan agak baik, dengan agak selesa. Maka adakah adil begitu? Dan ini membawa pula kita kepada masalah streamlining. Apa kita nak buat dengan anak-anak yang exceptional, anak-anak yang hebat ini? Contohnya dalam sistem pendidikan kita ada banyak sangat produk-produk daripada kilang. Ada setengah produk tu yang grade S yang sangat-sangat hebat. Dan kebanyakannya puluhan ribu daripada kita semua berbanding dengan mungkin 10-12 orang daripada yang grade SSS tu. Kita mediocre, kita biasa-biasa saja, dan kita maksudnya berada dalam sistem tersebut sebagai orang yang biasa-biasa saja. Maka apa kita nak buat dengan overachiever ni? Mereka-mereka yang genius ni. Ada dua pendekatan mungkin. Yang pertama adalah kita terapkan overachiever ni, maksudnya mungkin anak-anak yang genius ke apa ke, dia boleh mengajar dia punya rakan-rakan yang lain daripada menjadi mediocre jadi lebih sikit. Jadi hebat sikit. Jadi kita letakkan mereka dalam kelas, contoh bersama-sama dengan orang yang dapat 50, 40, dia dapat 100 setiap kali, setiap peperiksaan. Maka orang boleh belajar, anak-anak murid boleh belajar daripada dia dan mungkin boleh menaikkan sikit grade mereka. Itu satu pendekatan. Dan kita anggap bahawa inilah pendekatan yang terbaik. Maksudnya, anak-anak ni tak sepatutnya distratakan. Maksudnya, diorang kena belajar bersama-sama. Tapi kalau pandangan hidupmu adalah kita kena melahirkan contohnya mereka genius, maksudnya orang-orang hebat yang boleh mewakilkan negara kita, boleh mendatangkan idea-idea baru yang hebat-hebat yang boleh mengubah dunia ni,
Maka apa yang kita kena buat adalah kita kena letakkan geng-geng elit ni dalam satu circle. Kita kena ada kelas pertama. Kita letakkan semua yang terbaik dalam satu kelas supaya mereka boleh bersaing sesama sendiri, jadi makin hebat sesama mereka. Dan sistem inilah yang kita tengok sepanjang sejarah dan kita bangga-banggakan. Pemenang-pemenang anugerah Nobel sentiasa daripada universiti-universiti hebat dalam dunia. Sentiasa daripada circle-circle elit intelektual yang paling hebat yang ada. Ulama-ulama hebat dalam sejarah sentiasa daripada circle-circle elit. Mereka datang daripada kebudayaan tradisi Baghdad dan sebagainya. Tempat-tempat institusi-institusi yang top. Dengan harapan kita letak orang yang terbaik kat situ, mereka akan jadi lebih hebat, lebih baik dan akan menyumbang daripada kita letakkan mereka bersama dengan circle yang mediocre. Contoh itu yang kita kata bahawa kalau adalah Messi dekat Malaysia ni, takkan kita nak letak dia dekat kelab-kelab kampung kan? Yalah, mungkin dengan keberadaan Messi dekat kelab-kelab kampung tu, satu kelab kampung tu mungkin akan jadi makin hebat berbanding dengan kelab kampung yang lain. Tapi untuk kita berlaku adil ataupun kita nak menaikkan kelebihannya lebih daripada paras kampung contohnya, kita kena letakkan dia dekat top club of the world. Jadi kalau kamu adalah pembuat sistem pendidikan, apa yang kamu nak buat dengan golongan-golongan kecil yang special, yang overachiever ni? Adakah kamu nak buatkan institusi khas untuk mereka? Adakah kamu nak spend contohnya beratus-ratus ribu untuk buat silabus baru untuk handle setiap daripada mereka ini, dan berbanding dengan ratusan ribu anak murid yang lain, maka ini akan dianggap sebagai bias lah kepada population yang kecil tersebut. Mungkin tak adil ataupun mungkin adil sebenarnya, sebab kalau takkan mereka-mereka yang special ini nak dibiarkan berada dalam kelas-kelas yang sama macam orang lain, yang menyebabkan bakat mereka tak dapat nak digilap, dinaikkan lagi lebih daripada potensi sebenar mereka. Tak tahu. Ia sangat kompleks. Dan ini membawa kita kepada masalah terakhir berkenaan dengan sistem pendidikan ni yang saya nak bincangkan dalam video ini. Dan sekali lagi, video ini bukanlah untuk berdebat ke tak setuju ke apa ke. Saya sendiri secara peribadi, saya punya pandangan sentiasa fluctuate dalam isu ini. Kadang-kadang saya fikir, betul kan sistem pendidikan kita masalah, memang kena ubah sepenuhnya, kena rombak. Dan kadang-kadang saya fikir macam, macam mana nak rombak kan? Sangat-sangat tak realistik kalau kita nak rombak dengan radikal. Macam tak ada utopia dalam dunia ni. Kita kena berpijak dalam bumi yang nyata. Sama ada you idealistik ataupun you pragmatic. Kalau you idealistik, yes, mungkin ada solution ni lepas ni, tapi rasanya tak ada orang yang suka dengan solution ni. Tapi kalau kamu pragmatik, kamu realistik, kamu mungkin anggap bahawa sistem yang kita dah ada ni rasanya tak akan berubah untuk satu tempoh masa lagi lah. Dan masalah yang terakhir adalah masalah pengobjektifan. Iaitu masalah kita fikirlah kan. Kita semua tak suka dengan peperiksaan. Kita semua tak suka dengan SPM contohnya. Dia membuatkan kita punya pelajaran, kita punya pengalaman belajar di sekolah-sekolah, di institusi itu semata-mata untuk lepas periksa. Itu je. Dia membuang ikhlas, dia membuang kamu punya penghargaan terhadap ilmu, dan ini hampir dipersetujui sepenuhnya lah kot oleh setiap warga pendidik, tak kisahlah Malaysia ke UK ke dan sebagainya. Semua setuju. Maksudnya kalau kamu letakkan nombor dalam pendidikan kamu, dalam sistem pendidikan, dia menyebabkan manusia jadi macam robot. Cuma masalahnya dari tadi kita sebut pasal mereka-mereka yang exceptional, mereka-mereka yang mediocre dan sebagainya. Maksudnya kita kena buat sesuatu dengan anak-anak. Anak-anak ni kita kata bahawa mereka sangat-sangat unik. Mereka ada kelebihan tertentu dalam aspek tertentu yang sepatutnya dilebihkan aspek tersebut sesuai dengan dirinya. Soalan, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu anak murid tu exceptional ataupun tak? Macam mana kita nak tahu anak murid tu kelebihannya dalam satu bidang berbanding dengan bidang yang lain? Kita kena buat peperiksaan. Kita kena nilai. Macam mana kita nak nilai? Apa cara yang paling bagus untuk nilai? Kita kena nilai dengan, kalau boleh lagi objektif, lagi bagus. Dan objektif ni macam mana? Objektif ini adalah nombor.
Jadi macam mana kamu nak lari daripada satu konsep yang dipanggil sebagai peperiksaan, dan macam mana kamu nak lari daripada satu konsep yang dianggap sebagai objektif yang membawa kita kepada kesimpulan nombor? Bagi saya tak ada penyelesaian yang jelas macam mana kita nak lari daripada konsep peperiksaan ini, dan rasanya apa yang kita kena buat adalah kita kena hidup. Kita kena terima sajalah realiti akan ada peperiksaan dalam sistem peperiksaan kita, dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem kita menimba ilmu. Dan ini membawa kita kepada kesimpulan ataupun mungkin satu perbincangan lah macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Jadi dah dibincangkan panjang lebar oleh ahli akademik dan sebagainya bahawa nak lari sepenuhnya daripada sistem yang kita ada sekarang ni dia sangat-sangat mungkin tidak praktikal disebabkan isu logistik, ekonomi. Macam mana you nak customizekan satu sistem pendidikan khas untuk seorang pelajar? Individualism, saya tak jumpa macam mana nak selesaikan masalah dengan cara yang baik, kecuali apa yang boleh dibuat adalah itulah kamu menambah baik sistem yang saja ada. Kamu contohnya sistem peperiksaan itu kamu tambahkan nilai-nilai yang di luar daripada nombor-nombor semata-mata, itu yang datang kebat lah, soalan critical thinking dan sebagainya, tapi masih tak keluar daripada rangka peperiksaan. Jadi walaupun soalan kebat, student masih menghafal skema jawapan. Ataupun kamu kena mengkayakan lagi detail-detail maklumat dalam sistem pendidikan kita. Contohnya kita tambah lagi maklumat berkenaan dengan sahsiah pelajar, maklumat berkenaan dengan cara fikir dia, maklumat berkenaan dengan minat dan kecenderungannya. Semua maklumat-maklumat ini menjadikan kita punya penganalisian berkaitan dengan seorang pelajar itu lebih kaya dan lebih tepat berbanding dengan kita bagi satu silibus Hana buat. Masalahnya adalah siapa nak buat benda-benda ni? Cikgu yang kena buat. Itu yang sebabnya kerja cikgu bertambah-tambah. Diorang bukan setakat kena mengajar, kadang-kadang diorang kena jadi data analyst dan diorang kena jadi kerani. Tapi impian untuk setiap pelajar ini ada silibus, ada guru personal, guru peribadi yang boleh tahu setiap kelebihan dan kecenderungan pelajar-pelajar ini supaya mereka tidak terkongkong dalam satu sistem standardized saja. Mungkin dah ada penyelesaian, mungkin kita dah berada di ambang yang mungkin boleh menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin boleh keluar daripada perbahasan yang macam tak ada jalan keluar ni. Cumanya solution ni mungkin kita semua tak suka dan mungkin kita semua takut, iaitu dengan menggunakan kecerdasan buatan AI. Jadi saya ada tengoklah satu video oleh Khan Academy di mana dia menggunakan kecerdasan buatan terkini ChatGPT dan dia terapkan dalam ruangan chat. Student ni dia boleh tanya soalan kepada ChatGPT tersebut dan ChatGPT akan bagi jawapan yang sesuai dengan penanya soalan tersebut berdasarkan kepada previous history. Jadi dia boleh belajar tentang diri kita berdasarkan maklumat yang ada, cara kita jawab soalan dan sebagainya. Dan dia boleh jadi tutor, dia boleh jadi cikgu peribadi yang boleh bagi jawapan-jawapan custom. Malah dia boleh syorkan kepada kita juga silibus-silibus yang kita lemah dia boleh tahu. Dan dia boleh datangkan silibus khas secara peribadi kepada penggunanya. Jadi kalau macam tu, selesailah masalah standardization. Kita boleh customkan setiap anak murid kita, boleh ada satu pengalaman sistem pendidikan yang custom sendiri menggunakan AI. Tapi masalahnya ini sangat-sangat menakutkan sebab mungkin kita dah tak perlu dah cikgu selepas ini. Mungkin kita dah tak perlu dah kelas selepas ini. Sekolah mungkin dah pupus selepas ini. Dan kalau kita fikir betul-betul kalau AI dia boleh mengajar manusia dengan se-custom, dengan sespesifik ini untuk berpuluh-puluh ribu anak murid serentak, kenapa manusia masih kena belajar? Kenapa tak AI je yang fikirkan semua benda? Jadi saya tak nak panjangkan topik ni sangat, takut tak boleh tidur. Itulah sedikit sebanyak pandangan peribadi saya tentang masalah sistem pendidikan ini dibandingkan mungkin dengan negara jiran. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Assalamualaikum.